Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada pelajar sekalian. Saya harap semua pelajar dalam keadaan bersedia untuk meneruskan pelajaran pada pagi ini. Jadi hari ini kita akan tengok unit 19, kenali Malaysia dalam satu topik jom bercuti. Pelajar boleh buka buku muka surat 120 ataupun boleh tengok di grup Telegram yang saya screenshot itu. Kita terus kepada test. Okey, setiap negeri di negara kita memiliki tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi dan diterokai. Jika anda ingin melancong, buatlah perancangan yang teliti dan ukur baju di badan sendiri. Jadi sebelum kita pergi melancong, pastikan kita membuat perancangan yang cukup teliti. Kerana bila kita pergi melancong, kita pergi ke satu tempat yang kita tak pernah pergi, ataupun tempat yang kalau kita pergi pun kita belum biasa sepenuhnya dengan tempat tersebut. Jadi itu adalah kenapa kita perlu merancang percutian kita. Dan yang paling penting adalah kita ukur di bandar sendiri. Maksud dia kita tengok berapa bajet kita, berapa keuangan yang kita ada, berapa yang boleh kita gunakan untuk melancong. Kalau kita ada RM1,000, kita pilih tempat yang boleh gunakan untuk RM1,000 tersebut. Contohnya kalau kita nak melancong ke luar negara, kita nak pergi luar negara tapi kita ada RM1,000 saja. Jadi kita boleh pergi ke tempat-tempat yang dekat dengan negara kita dan juga tempat-tempat yang barangnya cukup murah. Contohnya adalah dekat Indonesia, kita pergi ke Tanjung Balai, pergi Tanjung Pinang ataupun Pulau Karimun. Okey. Tapi kalau bajet kita besar, contoh ada RM10,000 ataupun RM20,000 ataupun RM50,000, okey, kita boleh pergi ke negara-negara lain lah. Kalau Indonesia pun kita boleh pergi tempat yang lebih mewah sikit, ataupun tempat yang lebih mewah itu Batam, ataupun kita boleh pergi ke Singapura, ataupun ke Amerika, ke negara-negara Eropah yang kaya lah, ataupun dekat England, London dan sebagainya. Tapi kalau bajet sikit, jangan pergi ke tempat-tempat tersebut lah. Ada orang kita suka pergi ke negara-negara yang barang agak mahal, contohnya Jepun. Okey, bajet dia tak banyak, mungkin dalam RM5,000, RM6,000, tapi dia pergi melancong ke Jepun. Okey, boleh sebenarnya, tapi ada masalah lah, iaitu kita tak akan dapat melancong dengan selesa. Maksud dia kita jadi backpacker. Tapi backpacker ni pun seronok sebenarnya, sebab kita boleh menyelami keadaan masyarakat di negara tersebut. Kalau setakat nak pergi duduk hotel, saya rasa tak perlu nak melancong. Baik kita duduk rumah saja. Okey, jadi melancong ni kita nak tengok tempat-tempat yang menarik. Jadi antara paling sesuai dah adalah menggunakan backpacker. Maksud dia check out hotel, pergi je mana-mana, tak kisah. Tapi yang penting adalah kena ada perancangan. Okey, sebenarnya hal ini penting supaya percutian itu menjadi kenangan manis yang sukar dilupakan dan tidak menelan belanja yang banyak. Okey, kenapa kita kena merancang dan juga ukur baju di badan sendiri adalah supaya kita mendapat kenangan yang indah semasa melancong tu. Melancong kita dapat kenangan, bukannya perkara yang buruk. Sebab saya suka baca juga travelog orang yang melancong ke luar negara. Ada yang pergi ke negara China, ada pergi ke Jerman, ke Afghanistan dan sebagainya. Dan kebanyakan mereka menghadapi masalah. Walaupun dah buat perancangan, tapi ada masalah sebab dia perancangan itu tidak teliti, tidak berdasarkan keadaan setempat itu. Okey, kemudian kita tengok faktor-faktor yang perlu diambil kira semasa merancang percutian. Okey, pertama adalah tarikh dan tempoh. Bila hari bekerja, hujung minggu atau cuti sekolah, berapa lama, 3 hari, 2 hari, semalam ataupun sehari saja. Okey, perkara yang paling penting adalah tarikh dan tempoh. Okey, kalau kita nak melancong ke luar negara contohnya, kita kena tahu negara tersebut sekarang ni dalam musim apa. Negara kita mungkin ada 2 musim saja, itu musim kemarau dan juga musim hujan. Okey, musim kering ataupun musim hujan. Tapi dekat negara-negara lain, negara Eropah ataupun negara Arab dan sebagainya, mereka ni ada 4 musim. Kalau kita pergi musim sejuk memang nanyalah. Jadi tak sesuai. Jadi kena rancang betul-betul nak pergi musim bila. Jangan pergi semasa musim sejuk. Okey, begitu juga orang pergi buat umrah dekat Masjidil Haram dekat Mekah, kena tahu kalau umrah musim sejuk sebenarnya dia tidak selesa. Okey, dia bukannya sesuai, tidak selesa. Kerana bila kita pergi pada musim sejuk, hidung kita ni macam keras.
Jadi dia boleh berdarah hidung. Cepat berdarah hidung. Kemudian lokasi dan aktiviti. Okey, yang ni juga penting, kat mana kita nak pergi dan apa aktiviti yang kita nak buat. Okey, kalau saya lebih suka pergi tengok-tengok tempat je lah. Okey, jadi tak banyak rancangan sikit, aktiviti pun tak ada sangat. Cuma pergi tengok tempat-tempat yang menarik. Okey, lokasi dekat mana kita nak pergi? Okey, di dalam ataupun di luar negara, apakah aktiviti yang ada? Aktiviti air, daki gunung atau beli belah saja. Okey, jadi kita kena tahu matlamat kita. Okey, kita pergi tu kita nak buat apa? Nak main salji ke? Jadi bila nak main salji kena pergi musim salji, janganlah pergi musim bunga. Memang tak ada salji lah. Okey, jadi kena ada matlamat lokasi kita tu. Kalau kita nak pergi Genting Highland, okey, kita nak buat apa dekat Genting Highland? Okey, main judi ke? Ataupun tempat yang nak melawat tempat-tempat sejuk ke dekat sana, Cameron Highland, nak pergi makan buah, strawberry ke dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah penginapan. Okey, apa jenis penginapan yang kita nak duduk? Sama ada hotel, chalet ataupun inap desa. Okey, sama ada kita nak duduk hotel yang mewah, hotel biasa, chalet ataupun inap desa. Yang ni pun penting juga. Okey, jadi kita ada beberapa aplikasi lah yang boleh digunakan, antaranya booking.com. Okey, booking.com ni kita type. Contohnya kita nak pergi ke Johor Bahru, nak melancong ke sana. Type je Johor Bahru, dia akan keluar hotel, chalet, inap desa dan sebagainya lah. Inap desa ni dalam bahasa Inggeris kita panggil homestay lah. Bahasa Melayu kita inap desa. Seterusnya adalah pengangkutan. Apakah kemudahan pengangkutan yang ada? Pengangkutan darat, udara ataupun air? Okey, jadi kena tanya juga, apakah pengangkutan yang ada bila kita pergi ke sana, melancong dekat sana? Okey, sebabnya kalau kita melancong ke luar negara ataupun kita pergi Langkawi lah contohnya, kita tak bawa kenderaan. Okey, kenderaan kita tak bawa. Jadi mau tak mau kita kena fikir, ada tak kereta sewa, ada ke jalan air ataupun jalan darat ke? Kena fikirlah. Kalau kita melancong dalam negara, contohnya nak pergi Johor Bahru ataupun Mersing ke, yang tu tak perlu fikirlah sebab kita memang dah bawa kenderaan sendiri. Okey, kemudian kos. Yang ni cukup penting, kos. Berapa kos yang kita sanggup keluarkan untuk melancong? Okey, berapa kos dia? Berapa ringgit kita sanggup? RM1,000, RM5,000, RM10,000. Okey, dan kita nak melancong jenis macam mana? Kos rendah, sederhana ataupun mewah? Okey, kalau mewah ada RM100,000 ke contohnya, awak nak pergi melancong dekat England, nak try makanan-makanan yang tak dapat dekat Malaysia lah. Nak makan caviar, ikan sturgeon ke, yang tu tengok kos lah. Kalau kos rendah, tak ada duit sangat tapi nak melancong, okey, jadi kena jadi backpacker lah, dan duduk di hotel-hotel yang murah. Okey, seterusnya adalah keselamatan. Okey, adakah kemungkinan berlaku masalah ataupun risiko? Apakah dilindungi oleh insurans? Okey, yang ni awak kena fikir juga keselamatan awak sendiri. Jangan pergi ke negara-negara yang tidak selamat. Contohnya negara Honduras. Honduras ni adalah antara negara yang tidak selamat tapi negara dia cantik. Pantai dia cantik, air jernih dan sebagainya, air laut dia biru yang cantik. Tapi negara dia adalah negara yang mempunyai kadar pembunuhan paling tinggi di dunia. 1/1000 penduduk Honduras berisiko untuk menjadi mangsa pembunuhan, terutamanya pelancong. Okey. Walaupun begitu ramai juga pelancong pergi Honduras. Sebab tempat dia cantik walaupun bahaya. Jangan pergi Colombia sebab Colombia ni ada kartel dadah. Jangan pergi Brazil. Dekat Brazil ni kalau seluk saku itu adalah benda biasa, tak ada orang nak marah pun. Okey, dan biasa pelancong kan kenalah. Bila awak bawa beg, ada orang seluk saku awak dan tak ada orang pun nak tolong awak. Okey, yang tu yang berlaku dekat Brazil. Okey, jadi pilihlah lokasi-lokasi yang selamat dalam Malaysia ataupun luar negara, pilih negara yang selamat. Contohnya Belanda, negara-negara Skandinavia, Norway dan sebagainya. Okey, dan seterusnya adalah kemudahan lain. Apakah kemudahan yang disediakan? Okey, yang ni pun penting untuk awak tahu. Okey, kalau contohlah kita orang Melayu ni, biasanya kita bila masuk tandas nak kena ada air. Okey, jadi awak kena faham bila pergi ke negara lain, ke negara Eropah, ke negara China, ke negara Korea, ke Jepun, tandas-tandas mereka ni tak ada air. Jadi yang tu awak kena fikir jugalah kemudahan tandas. Okey, dan kalau Singapura pun ada tempat-tempat di Singapura di mana tandas dia langsung tak ada air. Kena fikir.
Dia guna tisu. Jadi adakah awak selesa dengan menggunakan tisu dan sebagainya. Dan kalau kita baca geng-geng backpacker yang pergi ke China contohnya, dia pergi melancong dekat China, travelog ke China, mereka akan bawa sekali air botol mineral yang besar untuk digunakan dalam tandas. Sebab bila awak berak ke kencing ke, dia tak ada sediakan paip. Okey, dia ada sediakan tisu saja, jadi awak kena ada air botol mineral lah. Okey, bukan tak bersih. Okey, bukan tak bersih guna tisu. Tapi isunya adalah keselesaan kita. Okey, sebab kita dah biasa guna air, bila guna tisu ni kita akan rasa janggal. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.